Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ibu-ibu di luar sana? Semoga sehat walafiat selalu hendaknya. Selamat pagi dan salam silaturahim dari saya di sini ya. Hari ini kita main sabun. Pagi-pagi dah main sabun, biasalah kan kaum ibu. Pagi-pagi main sabun. Bila kata kita di dapur ni buat kerja tu, buat kerja ini, tak lari daripada sabun ya. Jadi saya minta maaf ya, saya terpaksa bawa ibu-ibu serta kawan-kawan di luar sana ke bilik air. Senang kat sini ya, saya tak berdiri. Maklumlah seumur saya ni, warga emas macam saya ni, banyakkan duduk saya ni ya, buat kerja daripada berdiri. Nanti kalau berdiri lutut saya ni tegang. Belum sakit lagi tapi tegang ya. Terasa tegang, tak selesa. Jadi saya duduk. Duduk lama-lama pun terasa juga kalau kita buat kerja tu, buat kerja ni nanti lama-lama duduk kan, pinggang pula terasa tegang. Jadi tak ada yang kena lah ya, tapi syukur, alhamdulillah, syukur sangat-sangat yang kita ni masih lagi boleh bergerak buat kerja ya, masih lagi kata orang taklah mengharap orang ya, mudah-mudahan lah ya hingga ke akhir hayat tu kalau panjang umur kita buat sendiri. Tak berlengah lagi, marilah kita main sabun ya. Sabun yang saya nak tunjukkan tu dia sabun ni untuk kita bersihkan kuali-kuali kita, periuk-periuk kita, sehingga kita nak berkilat ke, kita nak bersih ke, yang penting bersih ya. Kilat tu nombor 2. Jadi kalau kita nak kilatkan periuk, kuali tu makan tenaga juga ya. Memandangkan tenaga saya warga emas macam ini, kalian sendirilah kan. Jadi sabun ni saya beli di kedai ya, kedai runcit pun ada. Jadi sabun tu dia ini dah banyak kali saya pakai, dah pendek. Tulisannya apa pun saya tak ingat, Labo ke apa ke tak tahulah ni tulisan dia ya. Tulisannya memang sabun ni memang untuk khas untuk pekerja-pekerja kilang tu kan, yang dia orang nak gosok seluar, kaki seluar apa tu, yang apa yang susah nak tanggalkan minyak, guna sabun ni. Jadi saya beli ni untuk nak gosok saya punya ni. Saya punya ni. Nampak? Nanti saya akan cerita lebih lanjut lagi depan dan belakang. Belakang ni pun sama, saya tak kilatkan dia, tapi saya bersih sahaja, cukup dengan bersih ya. Sebab seperti yang saya katakan tadi, janji kita pegang tak kotor, tak hitam. Nanti ada cara macam mana kita akan kekalkan bersih dia. Walaupun kita tak menggunakan periuk, gosok periuk tu ya, yang kasar tu. Jom kita buat. Seperti ibu-ibu yang lain jugalah. Macam-macam cara lah nak bersihkan yang permukaan dia ni ya. Janji bersih, kilat nombor 2 ya. Yang penting bersih. Ibu-ibu di luar sana, mana yang tak jumpa lagi sabun tu, boleh gunakan sabun mandi pun boleh ya. Jangan susah hati. Sabun cat kapak yang sekarang rasanya saya tak terpandang lagi sabun cat kapak tu ya. Yang ada sabun wangi, sabun mandi yang wangi tu, dan sabun yang inilah yang saya tunjuk ni. Dah banyak kali saya guna, dah lama, dah bertahun ni ya. Rasa saya 2 tahun ada, 3 tahun ada. Tak habis-habis. Dia panjang segini. Hampir dekat 1 kaki ya. Jom. Cik cakap aja.
Inilah bilik air saya ya. Bilik air seadanya. Syukur alhamdulillah. Buka air sekejap. Buka kecil aja ya. Ini bilik mandi ya. Saya kalau pinggan banyak, saya selalu ke sini. Kalau macam pinggan banyak kan dekat sinki, macam kita banyak basuh, macam kita nak basuh banyak lebih, saya ke sini lah. Baru nanti baru kita terus mandi. Kadang saya masak-masak kat dapur tu kan, saya hantar semua ke sini sebab kita nanti nak mandi kita basuh sekali. Nampak ya? Jadi kita gosok dulu kalau nak silatkan dia. Kita gosok ya. Gosok, tengoklah gosok orang tua. Kalau macam orang muda gosok kuat ya. Ini main layan je. Kalau orang muda gosok sekejap aja dah berbulat ya. Kalau nak bersih, memang kuali ni hal-hal kita guna senjata bersih ya. Kata bersih yang pertama. Silat pun tak apa, jadi bersih ya. Layan aja ni. Jangan gosok nak kuat-kuat, nanti cepat penat. Nampak ya, lebih kurang lah. Rasakan tak kotor ya. Kita nak kilat lagi, kita gosok lagi ya. Berarti ini pun dah memadai lah ya. Nampak ya. Dan ini pun dah memadai ya. Nak kilat lagi, kita gosok lagi ya. Jadi kita gosok belakang dia pula. Dia nak tunjuk kuali periuk yang hitam yang lekat tu tak ada. Bukannya nanti kata ibu-ibu kata, kawan-kawan cakap kuali dah putih tunjuk gosok. Bukan saya nak tunjuk gosok kuali ya, saya nak tunjuk ada satu petua. Ada nanti saya tunjuk ya. Bukan saya nak tunjuk kuali kilat ke apa ke, tapi sambil tu saya tunjukkan juga lah sabun yang kita gunakan ya. Cara menggosok ni macam ibu-ibu biasa jugalah, kental macam ni kan, gunakan gosok periuk kasar ni ya. Yang kasar ni, itu aja. Tengok saya gosok tak ada lah. Kata orang nak kuat, mengatakan kita ni tenaga kurang ya. Asalkan dia tak hitam dipegang. Jadi saya nak tunjuk yang periuk yang apa tu tak ada. Yang hitam ke apa tu tak ada. Sebab saya sentiasa amalkan ini. Tapi jangan gunakan pada periuk karen. Bahasa yang ada elektrik semua tu jangan gunakan. Jadi kuali kita dah memang semula jadi ya. Kalau ibu-ibu semua dah semula jadi bersih. Ni untuk ibu yang di kampung lah. Kalau yang di bandar tu kebanyakan guna kuali yang canggih-canggih ya. Periuk yang canggih-canggih tu dah tak payahlah nak guna apa yang saya tunjuk ni ya. Saya nak tunjuk kalau kita nak masak, kita dah penat gosok ni. Dah penat gosok ni ya.
Tiba-tiba kita masak. Masak nanti hitam lagi, kental lagi. Tuh. Jadi kita macam ni. Dah macam ni kan, sama ada kuali basah atau kering, yang penting sabun ni basah. Kita buat macam ni aje lah. Belakang kuali. Kalau kuali kering tu tak payah taruh air, yang penting sabunnya basah ya. Kita buat macam ni. Kita lomokan ni. Kuali saya ni hampir 15 tahun ya. Hampir 15 tahun kuali saya. Kadang-kadang saya tak gosok kilat pun. Janji bersih. Bersih tu utama ya. Kilat nombor 2. Nampak. Jadi kita gosok segini. Tinggalkan 1 inci ke atas ya. Lepas tu kita ratakan macam ni. Jadi nanti kalau kita masak, jangan lomukan dalam ya, luar kuali. Bila kita masak nanti, kita tinggikkan atas dapur. Nampak tu ya, tak nampak sebab sabun ni putih. Ni putih. Kita tinggikkan atas dapur macam ni. Kita masak. Walau api kuat macam mana pun ya, api kuat macam mana pun. Biasa kalau api kuat dia hitam, sampai sini hitam ya. Nak kalau ada minyak lekat. Jadi kita nak basuh dia macam ni je. Kita layan macam ni je. Tak nak gunakan apa? Gosok perut kasar pun boleh kita layan macam ni. Yang penting dia tak lekat dia punya minyak, tak lekat hitam-hitam dia tak lekat ya. Dia senang dicuci. Kalau tak percaya, ibu-ibu cuba. Ini petua orang lama ya, orang lama-lama zaman dulu. Masa tu ibu kanak-kanak lagi ya, orang tua zaman dulu macam itulah, dapur kayu ya. Dia dapur arang, dapur kayu. Jadi mana yang telaten ya, orang cakap tu telaten, maksudnya yang apa ya, siapa tak faham apa mana telaten tu. Orang Jawa yang cakap telaten tu macam kita, mana dia buat sesuatu pekerjaan tu berhati-hati. Macam itulah, macam betul-betul dia buat cermat. Macam itulah lebih kurang kot. Saya pun tak berapa faham. Jadi itulah cara saya. Jadi saya kekalkan ini putih dan dia tak akan hitam. Sampai hitam yang susah nak gosok. Yang ada orang gunakan macam-macam cara untuk nak tanggalkan hitam dia. Tak ya, saya gunakan itulah. Bila nak masak je, saya kena buat macam itu sekejap. Pergi kat sinki, basahkan sabun, lomo sini. Jangan sampai sini. Jangan sampai tepi, nanti masuk dalam sini pula. Sikit aja, 1 inci mesti tinggalkan sini, 1 inci tepi ni ya. 1 inci, begini. Begitu jugalah dengan periuk ya. Kalau kita nak masak, periuk kita nak senang kita apa kata orang, kita cuci pun macam tu juga. Kita lomokan sabun macam ni. Periuk tak basah tak apa, kita lomokanlah keliling macam ni. Nanti nak basuh pun senang. Sabun ni tetap kekal ya di sini walaupun dia hitam. Jadi sabun ni lah yang apa, melindungi hitam-hitam bekas kita masak tu ya. Selalu hitam kan, dia melindungi, jadi kita nak basuh pun senang. Kalau periuk boleh sampai tepi sini sebab dia ada ini ya, ini yang ni dinding dia ni ya, untuk ke dalam. Jadi boleh sampai sini kalau periuk. Saya bukan nak tunjuk kuali kilat ke apa, tidak ya. Saya tunjukkan macam mana cara nak melindungi periuk daripada hitam yang kita tak payah nak sental kuat-kuat ya. Sedangkan macam saya ni dah berumur macam ni, tenaga pun dah kurang ya. Saya terus terang cakap, saya tak ada lindung-lindung. Jadi inilah cara saya buat kalau saya nak gunakan kuali yang macam ini ya. Sekian saja perkongsian saya di pagi ini. Semoga perkongsian saya ni boleh dimanfaatkan bagi ibu-ibu yang di kampung macam saya ya. Kalau ada kekurangan dalam perkongsian ni,
Saya minta maaf lah ya, dari hujung rambut sampai hujung kaki. Dan kalau ada yang lebih canggih lagi cara untuk nak bersihkan kuali kita, harap sudilah berkongsi dengan saya melalui komen-komen di bawah video ya. Semoga maju jaya di dalam channel masing-masing. Saya sentiasa doakan anda, sebab rezeki datang dari Allah, bukan datang dari kita yang berdoa ni ya. Walaupun kita berdoa siang dan malam, kalau Allah belum nak beri pun tak ada juga rezeki kita ya. Jadi rezeki itu datang dari Allah. Kita sentiasa bersyukur dan reda serta ikhlas ya. Jumpa saya di video-video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.